benar-benar faham apakah dia perjalanan agama. Kerana agama ni kena belajar. Isyarat Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu ni adalah dengan proses pembelajaran. Dan disyarahkan oleh ulama kita, ilmu yang memang khas, yang memang kena belajar adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul untuk khas mengajar ilmu tauhid. Tak ada ilmu yang Allah Ta'ala hantar atas muka bumi ni khas untuk diajar dengan hantar Nabi Rasul, melainkan besar dia tauhid. Besar dia tauhid, asas dia tauhid, tunjang dia tauhid. Daripada tauhid itulah datangnya macam mana nak praktikal zahir ni supaya amalan zahir kita ni menepati tauhid, menepati akidah kita, batin kita, berhubung dengan Allah Ta'ala dan berhubung dengan Nabi dan Rasul yang mengajar kita tauhid itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita daripada kalangan orang nak belajar, nak mengaji, nak memahami perjalanan tauhid ni. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan begini, kelapangan masa boleh hadir untuk meneruskan kuliah duha kita. Kita pun masih peringkat baru baca kitab baru ni, khas memang nak membicarakan kalimah tauhid, nak membicarakan makna yang sepatutnya kita ambil faham daripada la ilaha illallah. Yang dengan kita faham la ilaha illallah, begitu juga nanti kalimah syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kalau faham betul-betul perjalanan akidah ni, macam mana sahabat boleh hidup dengan keadaan iman mereka dengan Rasulullah, kasih kat Rasulullah, kasih ke Allah Ta'ala, yang kasih yang kita akan lihat satu keadaan kasih pada Allah Ta'ala dan Rasulullah yang memang tak pernah tergambar dalam fikiran kita. Bagaimana hebatnya mereka ni cinta Allah dan cinta Rasul, yang kalau kita belajar dan faham maksud la ilaha illallah ni, kita pun insya-Allah boleh dapat cinta Allah dan cinta Rasul. Macam mana dapatnya mereka? Cuma nak dapat betul-betul macam mereka tu jauh panggang daripada api, kerana kita tak dapat jaminan. Macam mana jaminan yang dijamin oleh Nabi SAW pada para sahabat, yang kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ni kurun aku, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku, lepas tu kurun yang mengiringi kurun daripada selepas kurun aku, yang diistilahkan sebagai zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kita tak duduk dalam zaman jaminan tu, tapi kita dijamin berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Isyarat Quran, famanit hudaya fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapa-siapa yang kata Allah Ta'ala mengikut tunjuk dan hidayat aku, macam mana Allah Ta'ala beri petunjuk kepada Rasulullah, yang kat kita lah ni Rasulullah tak ada dah, yang ada adalah pewaris Nabi, pewaris Rasul, para ulama, para awliya yang mengajar kita macam mana Rasulullah ajar kita, khasnya atas akidah, yang macam mana nak cinta Allah, cinta Rasul. Walaupun kita tak dapat macam mana sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama terdahulu, tapi akan ada sikit sebanyak macam mana yang dikatakan kasih pada Allah Ta'ala, kasih Rasul tu akan dapat kat kita. Cuma syaratnya kita kena belajar betul-betul, berguru betul-betul, dan apa yang diamanahkan, tugasan yang diberi pada kita, memang kita kena buat untuk istilahnya melatih dengan apa ilmu yang telah kita belajar, dengan kita faham tu, disuruh pula kita latihkan dia dengan zikir dan hadirkan makna yang kita belajar dan faham daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, hadir sentiasa pula tu dalam hati, ingat pula ke Allah Ta'ala, macam mana dia perintahkan kita untuk ingat dia supaya boleh latih sungguh sampai boleh kenal, boleh ada hubungan yang Allah Ta'ala yang ghaib, Rasulullah pun ghaib di mata kita, tapi hati kita Allah Ta'ala hadir. Begitu juga hati kita Rasulullah hadir. Maksudnya macam mana kita ucap kalimah syahadah, asyhadu,
Bersaksi tu maksudnya nampak, lihat tu. Walaupun Allah tak nampak dengan mata, tapi hadir Allah Ta'ala. Macam mana hadir Allah Ta'ala? Maksudnya faham ke Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala. Ni boleh sampai saya ni daripada Pekelah Hulu ni, lambat lah tadi kan. Lambat tu passion saya lah, kadang cepat-cepat juga, lambat-lambat juga. Pihak ni lambat lah, bawa ni tertinggal ni, bawa ni tertinggal ni, patah balik, jadi lambat lah. Ada je halnya. Tu yang kata kita merancang Allah Ta'ala menentu tu satu hal, tapi cuai kita tu ada juga kan. Mengaku je lah cuai, la ilaha illallah. Nak buat apa tu? Pandang Allah tu. Kalau kita buat benda tak sempurna pun pandang Allah, dan mengakulah di atas fakir dan berhajat kita ke dia, kalau kita boleh buat dengan sempurna pun pandang Allah Ta'ala juga. Takkan boleh kita dapat ni, melainkan limpah kurnia dia beri pada kita. Kita diajar oleh Tok Guru alim ulama kita dalam masalah akidah ni, sentiasa macam mana nak istilahnya hadir Allah Ta'ala di hati. Yang tu yang kita nak belajar tauhid, itulah matlamat kita belajar. Begitu juga nak hadir Rasulullah sentiasa di hati, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang mengajar kita boleh hadir hati ke Allah Ta'ala ni siapa? Rasulullah. Dengan tu hadir hati kita ke Rasulullah. Ingat aja kita Allah Ta'ala, ingat ke Rasulullah. Pasal Rasulullah lah yang mengajar kita mengenal Allah Ta'ala. Yang Rasulullah pula, dia memang hakiki jadi guru mengajar kat kita. Yang hakiki beri kita kenal Allah Ta'ala ialah Allah. Yang Rasulullah ni wasilah boleh mengenal kita Allah Ta'ala. Dan kita pun tak boleh capai Rasulullah terus, mesti berwasilahkan guru. Guru kita lah yang mengajar kita untuk mengenal kita ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Tauhid pula dengan tauhid yang sungguh, yang betul, tepat. Yang dengan itu kita menzahirkan dan menzahirkan dan meyakini bahawasanya kaya dia, tak hajat dia pada sesuatu. Kita ni adalah sentiasa fakir dan berhajat pada dia. Sentiasa rasa fakir berhajat pada dia. Sentiasa rojok ke dia. Sentiasa memohon pada dia. Sentiasa meminta pada dia. Pasal memang kita kena mohon pada dia. Memang kena rojok kat dia. Walaupun kita ada makhluk yang istilahnya perantara untuk kita nak buat sesuatu. Semudah-mudah perkara. Nak menyawa pun kena oksigen. Kita nak nak main sini pun kena kenderaan. Nak kena alat pakai kaki. Nak kena alat pakai mata. Semua tu takkan dapat kita ke kita tu, melainkan Allah yang beri. Hadirin sekalian, untuk guru para ulama kita ajar kita supaya sentiasa fikir, zikir ke Allah Ta'ala ni. Ni adalah kaedah kita untuk mencapai tauhid. Yang ni yang kita perlu pada bimbingan guru dengan perjalanan akidah yang betul. Apa sipir akidah dia, pula tu bukan itu saja matlamat. Matlamat akidah ni dia sampai istilahnya boleh ilmu tauhid ni khas kita belajar nak faham kalimah la ilaha illallah ni bukan dengan teori. Bukan bahasa kita kot ni. Bukan teori saja, macam tu kot bahasanya. Bukan teori saja, tapi praktikal. Macam mana praktikal tauhid? Yang tu kena berguru. Praktikal zahir sembah Allah Ta'ala memang kita duk buat dah. Tapi takut macam ni bahasanya. Kalau kita tak faham tauhid, apa dia? Jasad sembah Allah Ta'ala, hati tak sembah Allah Ta'ala. Macam mana hati tak sembah Allah Ta'ala? Hak tu lah. Tanpa huraian, tanpa belajar, kita tak faham. InsyaAllah kita memang nak belajar hak tu. Memang kita nak kena mengaji sungguh-sungguh dan dapatkan macam mana nak faham kata hati boleh sujud ke Allah Ta'ala. Dan hati nak sujud ni tuan-tuan, besar dia, keyword dia ambil mana? Makna la ilaha illallah. Pasal la ilaha illallah ni ialah khulasah akidah, khulasah iman, khulasah Quran dan hadis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sependek itu. Semua kandungan Quran dan hadis ada pada la ilaha illallah. Di situlah dibina akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang Rasulullah isyarat kata dia, ma ana alaihi wa ashabi. Yang kata Rasulullah, inilah aku, para sahabat aku di atas perjalanan ni. Kata Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah bagi tahu, qul hadhihi sabili. Inilah jalan aku. Apa jalan Rasulullah? Inilah jalan Rasulullah, inilah jalan kita. Apa jalan kita? La ilaha illallah. Apa jalan la ilaha illallah ni? Aku fakir, Allah Ta'ala berhajat. Aku berhajat,
Allah Ta'ala ghani. Aku ni fakir, aku berhajat. Allah Ta'ala ghani, Allah tak hajat sama sekali. Ni dasar akidah. Bila Allah, dia tak hajat sama sekali, antum nak faham tu. Takkan dia ada ambil apa-apa manfaat pada makhluk. Mustahil dia bertempat jirim, jisim, jauhar. Dia mustahil berarah, berpihak. Dan dia pula faham daripada situ. Istilahnya ghani, bila ghani ni, maksudnya tak hajat. Tak hajat apa? Tak hajat pada segala benda. Pasal Allah semestinya dia sempurna. Alhamdulillah kita pun faham Allah Ta'ala sempurna. Tapi dalam sempurna tu, kita tak dapat akidah dan tak dapat berjalan untuk rasa sempurnanya dia. Apatah lagi ada perkara yang mencederakan kesempurnaan faham kata Allah sempurna ni. Ada gangguan banyak sangat kan bab ni. Dan antara gangguan tu pada diri kita sendiri. Tak mana diri kita sendiri. Kita tak boleh nak rasa aku ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Antara gangguan tu kita sendiri dan antara gangguan tu siapa sekeliling kita. Apa dia? Makan rasa hajat. Memang rasa. Tak makan. Kalau sampai petang tak makan macam mana? Rasa macam mana? Tapi kalau sampai petang tak ingat Allah Ta'ala, rasa macam mana? Biasa ya. Bahkan daripada dulu sampai sekarang tak pernah rasa nak zikir ke Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasa mudah lah. Nak zikir ke Allah Ta'ala. Kita sebut zikir tu saja sudahlah kan. Kalau makan macam mana? Tak makan rasa susah tak? Tak zikir rasa susah tak? Rasa tak susah? Tak rasa susah tak? Betul, tuan-tuan jawab betul ni. Faham saya tanya apa? Tak makan rasa susah hati tak? Tak minum rasa susah hati tak? Tak tidur rasa susah hati tak? Tak boleh tidur ni. 4 hari tak tidur. Kena makan ubat tidur, pergi tidur lah. Rasa susah hati tak? Tak ada duit susah hati tak? Soal. Simple lah ayat dia. Tak ingat Allah Ta'ala susah hati tak? Bahkan ingat Allah Ta'ala jadi susah hati. Cakap betul-betul. Kalau kata diperingatkan Allah Ta'ala, cuba kau zikir 100 kali. Zikir pula dah. Susah hati tak? Susah hati ke tenang hati? Ikhlas jawab. Okey, sembahyang duha 2 rakaat. Susah hati ke senang hati? Sunat je pun. Main mengaji, dengar elok-elok main beradab sini. Susah pun main datang juga. Susah hati ke senang hati? Cuba tak payah mengaji. Senang hati. Tak payah sembahyang duha. Sunat je pun. Senang hati. Tak payah selawat atas Nabi macam mana? Senang hati. Cuba selawat 100 kali macam mana? Allah. Apa pula? Mana ada suruhan Nabi suruh selawat sampai 100 kali? Mana nas? Dah bangkang kita tu. Pasal apa? Sepatutnya orang yang kenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, ya Allah, tak ada benda yang paling dia senang melainkan Allah Ta'ala dan Rasul. Allah paling senang dia. La ilaha illallah. Susah hati ni dengan Allah tu dia tenang. La ilaha illallah. Cuma tak belajar kalau tuan-tuan tak tahu macam mana nak tenang tu. Tenang ke Allah Ta'ala ni dia bukan istilahnya sebut macam mana. Bodoh-bodoh zikir tenang. Tak ada, bukan macam tu. Ada ilmu dia macam mana nak tenang. Dan ada ilmu satu, ada latihan dia. Tuan-tuan tanpa latihan takkan dapat kepakaran. Sikitlah ke sana. Yang tu yang istilahnya kena berguru dan perlu ada murabbi, ada mursyid, ada mazharul hadi. Siapa yang nak menzahirkan hidayat daripada Allah Ta'ala ni, nak lalukan kita. Sebab kita nak dapat hidayat direct, Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Bila tak ada Nabi Rasul ni, isyarat Nabi SAW, ulama warasatul anbiya. Isyarat Nabi SAW juga, dia kata apa? Al-ulama, ulama'u ummati kan nabiyyin min Bani Israel. Ulama di kalangan umat aku, dia macam Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi, ulama ni menepati Nabi. Tak mana menepati Nabi? Dari sudut menjelaskan, mengenalkan kita ke Allah Ta'ala. Sampai arif ke Allah Ta'ala. Asyhadu ke Allah Ta'ala. Asyhadu ke Muhammad SAW. Jadi atas kita nak baca kitab ni, kita nak sambung kitab, yang kitab pun baru mukadimah. Tak mana? Kita dah cerita dulu, dasar. Walaupun dia mula-mula kitab, dia dah bismillah, alhamdulillah lah. Dia nak buat apa pun, apa? Tawajuh dia ke Allah Ta'ala lah. Lepas ke Allah Ta'ala Rasul, lepas ke Allah Ta'ala, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, apa? Ke siapa? Rasulullah dulu. Itu yang nusallimu ala sayyidina.
Jadi kalau saya syarah hak tu saya tak baca kitab kan. Yang tu nak sebut macam mana, memang tak dapat tidak. Yang tu yang kita nak belajar tu. Macam mana nak pergi dapatnya tu? Dari segi hukum kalau tengok tu, fardu ain ke, sunat ke, fardu kifayah ke harus. Macam saya sebut tadi tu, supaya nak boleh kasih ke orang Ta'ala, tenang ke orang Ta'ala. Berserabut, rojok ke orang Ta'ala, tenang. Contoh kan. Misalnya kalau panas, buka aircon, sejuk. Tak sebut macam tu lah soalannya. Bukan kita berserabut ni, Allah, terus tenang hati macam tu. Dia bukan bodoh-bodoh gitu kan. Macam mana nak dapat tenang tu? Macam mana nak rojok ke orang Ta'ala tu? Apa makna yang kita nak hadir tu, dengan tu kita rasa tenang tu. Yang Quran sebut bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala kalau guna ala ni, dia uslub ala istiftahiyah. Dia satu kalimah untuk menyuruh sesuatu tapi dengan cara yang sangat lemah lembut and polite way. Yang tu kot, bunyi polite ni, bunyi orang putih tu sedap lagi. Cara yang lemah lembut, hormat, nak bagi nak tahu benda ni penting sangat. Bahasa Arab ni ala terjemah kita ketahuilah. Dia bukan ketahuilah, kamu tahu yang tu, tak. Ini jangan tak tahu. Bahasa dia tu, bahasa lembut tu. Macam kalau orang putih dia sebut, you must know this, please, you must take note about this. Why is it? Bizikrillahi tatma'innul qulub. If you remember Allah Ta'ala, not just remember with your mouth, you must remember with your heart. You know who is Allah Ta'ala. By remembering Allah Ta'ala, bizikrillahi tatma'innul qulub. Kamu tenang hati. Bukan memberi Allah, tenang. Bukan macam tu. Macam mana nak boleh tenang? Macam mana nak rasa memadalah Allah Ta'ala juga kau. Wa kafa billah. Kafa billahi syahida. Kafa billahi hasiba. Allahumma kfini ma syi'ta. Ada pun apa kita sebut? Alaihissallahu bikafin abda. Tak cukup ke Allah yang dia yang akan mencukupkan kita? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni dia akan tolong orang beriman. Syarat dia iman. Ada iman masalah pasti orang taklah tolong je. Nak sebut tentulah kan. Jadi macam mana kaifiat dia tu? Tuan-tuan. Nisbah belajar memang kena belajar dengan asal nak sebut berguru dengan cara betul dapat. Jadi kita nak sambung ni, yang pengarang kita dia nak sambung dengan selawat dan salam, nak menunjukkan benda besar dalam kehidupan kita ialah bukan saja asyhadu ke Allah Ta'ala, tapi asyhadu dekat Muhammadur Rasulullah. Jadi mula maulid ni, orang duk sambut maulid ni, dia sebenarnya nak ceramah, nak cerita supaya faham balik kepada Rasulullah, siapa Rasulullah, apa ajaran Rasulullah, balik pada amalan Rasulullah, balik pada cinta Rasulullah, kasih kat Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Ikut sunnah walaupun sekecil-kecil perkara. Walaupun tidur di belah kanan, tangan kanan, walaupun sekecil-kecil perkara. Kerana sabab untuk boleh dapat hidayat ni kadang-kadang walaupun hanya mengamalkan sekecil-kecil sunnah. Kalau orang yang dah memang hati iman ni, dia atas iman dia, kasih dia nak ikut Nabi SAW, dia memang ikut segala-galanya. Kalau macam mana orang yang kasih pada Allah Ta'ala, dia bukan saja akan patuh pada Allah Ta'ala, dia akan taat setaat-taatnya. Dia akan jadi itu. Siapa ni? Orang iman yang hakiki iman. Taat yang kadang kata hak wajib, hak sunat. Sampai dia punya halobo nak buat sunat dan taat ni, sampai dia tension pasal tak boleh buat taat. Tak faham saya. Contoh, lepas asar, tak ada sembahyang sunat tak? Sunat yang tanpa sebab tak boleh. Kalau sunat wuduk, sunat masuk masjid, tahiyatul masjid, ada. Yang tu tengok fake dia. Saya nak sebut apa? Kalau orang yang memang kasih orang Ta'ala, haloba nak taat ni, lepas asar tu, nak sembahyang tak boleh. Sembahyang ni dia cara yang paling hebat untuk ingat orang Ta'ala. Tak boleh nak sembahyang. Macam mana? Tension dia, tak boleh sembahyang. Untuk buat apa? Baca Quran, zikir. Maksud apa? Nak sembahyang tak boleh. Allah. Dia punya perasaannya tu siapa? Dia nak taat sama macam tu. Kita mana ada tak apa, lepas sembahyang, lepas subuh, lepas asar ni makruh, haram sembahyang.
Memang tak sembahyang pun. Memang tak sembahyang pun. Muncullah tak sembahyang. Kalau kena sembahyang jenuh kita. Tu kan. Maksudnya waktu duha sunat memang ada sembahyang tak? Dah lama dah faham syariat sunat sembahyang duha ni. Tapi nak mengojakannya, ya Allah. Buat terpaksa, buat pun macam mana? Buat pun pasal ada kena gula-gula. Siapa? Murah rezeki, magnet rezeki baru buat. Bukan pasal kasih sangat ke Allah Taala. Pasal tu kita sembahyang. Kita tak dapat latihan macam tu kan. Jauh sangatlah. Jangan tu sembahyang sunat, sembahyang fardu macam mana? Azan-azannya, azan dah. Bunyi dia macam tu. Azan dah. Orang yang kasih dengan Allah Taala ni macam mana? Dah sembahyang sunat. Kalau sibuk pun, tengok waktu ni, hati duk rau-rau nak sembahyang ni. Sebelum sembahyang pun dah istilahnya apa, meluap-luap ni, nak sembahyang, duk sibuk sembahyang. Kalau ada kerja pun terpaksa yang ni. Hati ni apa? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Duk ingat masjid, duk ingat solat. Ingat masjid buat apa? Nak ingat hal yang ada di masjid tu, solat tu. Nak solat tu. Dan solat tu, apa nak buat solat tu sebenarnya? Dia ingat solat tu apa? Hal yang ada di solat tu. Apa dia? Tawajuh ke Allah Ta'ala. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Tawajuh sungguh Allah Ta'ala. Full concentration. Boleh bergerak pun tak bergerak. Boleh makan pun tak makan. Boleh minum pun tak minum. Boleh bercakap pun tak bercakap. Siapa? Allahu Akbar. Haram semua tu. Sanggup mengharamkan diri untuk benda-benda tu. Siapa? Pasal nak tawajuh dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, demo faham ibadat ni, taat ni, macam tu faham dia. Macam kita macam. Tuan dengar saya sebut. Nak cerita macam tu pun tak boleh. Yang kata nak praktikal. Nak cakap macam saya cakap ni. Cuba tuan cakap selik-selik. Cakap balik macam tu. Kan? Saya pun ni bercakap lah. Nak dapat macam tu. Dan bukan senang. Tu yang kata kena belajar ilmu, faham. Lepas tu ilmu tu ambil elok. Lepas tu nak buat apa? Latih. Apa latihan tu? Jumpa nanti. Kata mudahnya latihan ni sebut dah sekali lalu. Zikir, fikir ke Allah Ta'ala. Nak dapat tu apa? Supaya betul-betul dapat asyhadu ke Allah Ta'ala, asyhadu kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar pelajaran di situ. Jadi kata dia, nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi utiya jawami'al kalimi wal hikmata wa fasl al khitab. Terjemah. Dan kata dia, aku memohonkan rahmat dan sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri atas penghulu kami. Siapa penghulu kami ini? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia doa selawat dan salam atas Nabi Muhammad. Memang akidah kita macam ni, apa dia? Memang kita diajar untuk berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni kalau kita tak selawat pun dia memang sempurna dah. Dia memang sempurna dah pun. Dia tak hajat pada selawat kita. Tapi dia tak hajat pada selawat kita. Waktu kita diperintah berselawat ni buat apa? Sikit sebut tolong kan. Ni sebuah perintah, junjung je lah perintah. Telan je lah. Tapi kan tak seronok nak junjung macam tu tak? Okey. Ulama kita ajar akidah dia macam mana? Kita berselawat atas Nabi ni pasal dasar tadi saya sebut. Kita kenal Allah Ta'ala satu. Mula nak kenal Rasulullah ni, ulama kita ajar kenal Allah Ta'ala dulu. Siapa yang ajar kita kenal Allah Ta'ala? Rasulullah. Dengan sebab itulah kita berselawat atas dia. Dan yang perintah kita berselawat pun siapa? Allah yang perintah kita berselawat atas dia. Kalau kita nak ikut Nabi pun, pasal apa? Allah yang perintah kita ikut Nabi. Satu, ulama ajar kita nak mula, nak dapat ni adalah dengan kenal Allah Ta'ala dulu. Tu yang kena belajar tauhid dulu. La ilaha illallah. Baru nak boleh dapat betul-betul kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selagi tak dapat kemanisan iman ke Allah Ta'ala ni, tak dapat halawatul iman ni, memang kita tak akan dapat halawah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ulama ajar kita supaya kenal Allah Ta'ala dulu, faham ke Allah Ta'ala, kita akan faham kedudukan Nabi. Beruntungnya dapat Nabi Muhammad. Beruntungnya jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal umat Nabi Muhammad kenapa? Kita pula dapat bertemu pula dengan istilahnya pewaris Nabi Rasul, dan Nabi Rasul tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pewaris Nabi Muhammad. Apatah lagi bukan saja pewaris Nabi Muhammad atas nama ulama, tapi dia ialah ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Salah silah keturunan darah dia, belah mak belah ayah ada hubungan dengan terus bersambung sampai kepada yang dekat dengan Rasulullah. Cucu dia lah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bila Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mesti mulai Sayyidina Ali, mesti mak dia Sayyidina Fatimah. Mesti. Jadi itu keturunan Rasulullah yang ada ahli bait lah ni semua daripada keturunan tu. Bukan saja ahli bait keturunan Nabi, bersama dengan tu apa yang diajar oleh Rasulullah, semua dia ni dapat turun ajarkan kat kita, yang mereka bukan saja nisbah keluarga Nabi, tapi pewaris Nabi dari sudut ilmu. Best sekali tu. Kita nak dapat tu lah. Alhamdulillah, apa yang saya duk ajar, saya duk sebut tuan-tuan ni, nisbah saya mengaji, saya belajar, inilah ilmu yang kita ambil daripada guru-guru kita, yang mereka ni asal istilahnya hubungan salah silah dia dengan ahli ulama, tutup guru atas nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Dan saya tambah yang nak pergi India ni memang daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang ke-22. Bila Syekh Abdul Qadir Jilani ni, dia juga adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang keturunan mak ayah dia, belah mak dia, belah ayah dia sambung kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Yang ni pun Syekh yang ada ni mestilah sambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apa saya nak sebut? Jadi nak sebut tentang selawat tu. Jadi kita berselawat ke Nabi ini pasal apa? Pasal Allah perintah kita berselawat. Dan berselawat ke Nabi ini pasal tak boleh dapat kasih ke Allah Ta'ala melainkan antaranya kasih kepada Nabi SAW. CP satu lagi, tak boleh kasih ke Nabi melainkan kasih pada siapa yang kasih Nabi SAW. Dan siapa yang kenal Nabi SAW. Siapa yang betul-betul ikut Nabi SAW. Ini baru boleh kasih. Kalau ada orang dakwa kasih Nabi tapi nak berselawat pun dia tak bagi. Hai, ni lain. Dia kata dia kasih Nabi, dia ikut Nabi, tapi nak buat maulid Rasul pun dia tak bagi. Bid'ah lah katanya. Hai, ni lain. Dia kata dia kasih ke Allah Ta'ala, nak zikir wirid lepas sembahyang pun tak boleh. Hai, lain bunyinya ni. Yang tukut okay, lalu supaya kita mikir je lah tu. Jadi dasar kita nak sebut, pengarang kita dia nak pohonkan selawat dan sejahtera atas Nabi SAW. Baik siapa Nabi Muhammad ni yang didatangkan dia dengan kalam yang jami'. Kalam jami' ni bahasa Arab dia jawami'ul kalim. Rasulullah ni jawami'ul kalim, tu istilah dia. Begitu juga sambung gitu. Dan kalam yang jami' bagi maksud. Maksudnya perkataan yang dia pendek tapi menghimpunkan maksud. Rasulullah ni semua perkataan yang keluar daripada mulut dia pendek, padat. Padat tu apa? Itulah maksudnya menghimpunkan maksud. Dia menghimpunkan, dia jami' bagi semua maksud. Walaupun pendek tapi semua makna boleh dihurai dengan hanya perkataan yang pendek. Kalau dia kata misalnya al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dulu sampai sekarang syarah tak habis. Innamal a'malu binniyat. Tak habis syarah. Apa dia. Macam mana nak syarahkan innamal a'malu binniyat. Cuma kalau orang tak faham, pada dia hadis tu biasa je. Quran pun kalau hadis pun dia rasa biasa, Quran pun ada orang rasa Quran biasa je. Dia hanya faham zahir je. Dia tak boleh faham batin tu. Macam mana pun nak sebut, dia ada jawami'ul kalim, tu Rasulullah lagi, dan hikmah, kata-kata hikmah, dan menceraikan perkataan. Rasulullah ni, perkataan dia boleh menyelesaikan perbalahan orang. Sebut je, selesai. Perkataan dia pendek, padat. Sebut je, selesai. Sebut je, selesai. Itu istilahnya menceraikan perkataan. Masuk perkataan ni, khitab ni, diterjemah betul-betul itu word by word tu. Apa maksud menceraikan perkataan? Maksudnya menceraikan perbalahan. Apa saja perbalahan yang berlaku, jumpa Rasulullah kalau macam mana? Selesai. Cuma bila Rasulullah tak ada, nak jumpa siapa? Hadis Nabi.
Siapa nak faham hadis Nabi? Ulama. Pasal tu kena jumpa ulama. Pasal ulama saja yang faham hadis Nabi. Kalau kita jumpa hadis Nabi agak faham. Ya. Yang kata hadis Nabi baca ni pun tak faham. Cakap Melayu dah ni. Jawi dah ni. Bahasa kita pula tu. Ada terjemah pula tu. Kalau Arab betul-betul macam mana? Mana lari kita. Kadang Arab depan mata pun kita tak faham. Arab tu depan-depan mata. Sekarang macam mana? Saya sebut depan mata. La ilaha illallah. Depan mata kita. Bahkan macam inilah senang. Allah. Depan mata kita. Kita pun nak sebut je. Allah. Ada faham apa? Ada faham apa? Biasa je. Dah saya sebut. Duit. Macam. Kalau tak sarapan lagi. Nasi lemak. Macam. Contohlah. Ada rasa apa-apa? Ada rasa apa-apa tak? Sebut nasi lemak ada rasa tak? Ikhlas ni jawab betul-betul. Ada rasa tak? Allah ada rasa apa-apa? Depan mata kita pun tak ada rasa. Memang kan. Pasal nak dapat rasa Allah Ta'ala, tu kata dia ada proses. Orang yang memang dah proses betul-betul macam mana? Tu yang sebut Allah macam mana? Dia jawab, bukan saya jawab kali. Sebut yang dia hakiki wujud, hak lain tak wujud melainkan dia. Istilahnya, kita sebut satu perkataan yang maha hebat, tapi kita tak rasa hebat apa pun. Satu perkataan yang sepatutnya sebut dia, melupakan kita hak lain. Boleh faham saya sebut? Saya sebut macam ni misalnya, tuan-tuan dah bertunang, hari ni akad nikah. Sebut nikah macam mana? Hari ni akad nikah ni. Nikah macam mana? Ijab kabul. Ingat saya sebut ijab kabul lah. Bukan sebut aku nikahkan akan nikah tu. Aku sebut ijab kabul macam mana? Allah apa? No, keren tak? Sedangkan mana lagi best? Ijab kabul ke Allah? Jawab memang tak silap tak? Tapi perasaan macam mana? Hijab terus. Na'udzubillah. Maksud saya hijab tu tak ada rasa apa. Macam mana nak rasa? Betul tak Rasulullah sebut Muhammad. Biasa je. Ada rasa apa? Tapi kalau sebut nama seorang apa? Ronaldo. Contohlah kan. Rasa hebat dia. Sebut apa? Ahmad Didat. Hebat dia. Zakir Naik misalnya. Ada orang sebut lah tu. Mana? Petah dia bercakap. Siapa yang kita tak anjur lah. Orang yang kita tak kagum, kita tak kagum lah kan. Saya sebut tu contoh lah. Sebut nama penyanyi kalau apa? Kalau zaman dulu, siapa? Sebut apa? Jamal Abdillah. Suara dia. Kaapah? Arwah dah pun, ada mahrum. Syarifah ini, kalau saya nak sebut artis sangat saya tak kerti. Saya sebut dulunya lah. Sebut Syarifah ini macam mana? Kaapah tu. Kalau dia nyanyi, pecah mic tu. Dia pegang kalau dia nyanyi Kuda Aku Lari Kencang tu macam mana? Sampai dah ni saya ingat lagi lagu dia. Itu kan lagu dia kan? Ada kan? Panjang tu. Kuda ku lari kagak berani. Pecah mic tu. Jamal Abdillah pula je. Contohlah saya nak sebut apa? Kita dengar ni kagum terus. Allah ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada langsung kaifiat gah tu. Kenal tu. Kan tak ada kan. Tak ada tu faham apa? Apa dilalah apa ni? Nak menunjukkan apa ni? Sangat lemah kenal kita ke Allah Ta'ala. Sangat lemahnya kita kenal Nabi SAW. Satu kita tak asyhadu lagi sebenarnya. Batin belum asyhadu ke Allah Ta'ala. Batin belum asyhadu kat Nabi Muhammad. Mulut dah. Jadi baru ikrar bil lisan. Belum tasdik bil qalbi. Kalau tasdik dia akan jadi macam tu lah.
Sebut macam mana? Nasi lemak macam mana? Tak sarapan lagi. Kalau dah sarapan, tak ada nasi lemak. Kalau kat orang salah, hang sarapan ke, tak sarapan ke, kenyang ke, lapar ke, susah ke, sakit ke, sedap lagi, buat orang salah. Kenyang, sebut nasi lemak, tak rasa apa. Tambah kenyang, makan nasi kambing mendi. Sebut nasi lemak, macam mana? Kalau lapar, sebut nasi lemak, jangan kata nasi lemak. Pengor pun badan lah kan. Pancake, tepung, flour, pancake ya, bukan banana pancake ya, tak ada banana apa flour, tepung ya pun kan. Pancake, lempeng lah dia kata. Lempeng tepung lah, tak boleh nyok apa pun tak weh. Macam mana? Oh, kena macam ni, tengah lapar tu. Tapi kalau kenyang, Allah ni sepatutnya macam mana? Muhammad ni sepatutnya macam mana? Muhammad sallallahu Habibuna, Nurullah, Habibullah, Rasulullah, Nabiullah, la ya Allah. Anta Syamsun, anta Badrun. Seronok tu, seronok. Kita tak ada seronok. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita seronok. Asal nak sebut, tak kata Rasulullah ni dia jawami'ul kalim. Saya nak cerita kata Rasulullah tu hebat. Quran macam mana? Lagi ya. Tambah pula, ada tak baca Quran dengan Rasul? Ni wahyu Allah ni. Ni kalamullah ni. Ada tak rasa itu? Ada lah. Bahkan tulis artikel, tulis buat benda lain, sebut benda lain lagi seronok. Baca Quran. Kalau dah boleh seronok baca Quran, alhamdulillah. Cuma boleh seronok, apa yang menseronokkan kita tu? Yang tu kena mengaji. Kadang mungkin seronok baca Quran. Seronok siapa? Bukan seronok pun, pasal terpaksa ngapai. Pasal masuk atas hafiz. Pasal apa ngulang Quran? Pasal apa baca Quran? Pasal nak masuk tandingan? Masuk belum lagi. Kalau mengaji, pasal apa mengaji? Terpaksa mengaji. Sagi bapak aku pukul, tak mengaji. Tak ada lagi. Pasal kau selawat, pasal apa? Syekh suruh selawat, lagi tak selawat, kata apa pula? Memang tak ada apa kita ni. Tak ada apa kita ni. Kosong sangat. Na'udzubillah. Saja saya syarah tu suruh mikir je kan. Yang tu yang kalau kita faham kat Rasulullah ni, tu nak kata sepatutnya kita Rasulullah macam mana? Selawat dan salam sentiasa. Cuma saya sebut sekali lalu dengan mudah. Yang sebut kat Rasulullah ni nak faham apa? Tu yang kita diajar kasih kat Rasulullah ni. Pasal dengan sebab dia kita boleh keluar daripada zulumat kepada nur. Yang tu kot kan. Pasal Rasulullah ni dia datang yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Gelap pada terang. Apa maksudnya? Jahil kepada alim. Bodoh kepada kenal. Kenal siapa? Kenal Allah. Jadi kalau Allah tak boleh dikenal, tak boleh faham siapa Allah ni, maksudnya kita memang tak rasalah siapa Allah Ta'ala. Yang hidup kita, Allah ni bukan di hati ya. Allah ni tak ada hati pun. Kita tu Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Satu, mudah-mudahan yang kita belajar dan faham ni, Allah sentiasa di hati. Dan Allah sentiasa di hati ni atas akidah kita. Allah ilah. La ilaha illallah tu tiada ilah melainkan Allah ilah. Makhluk bukan ilah. Kalau bab zat, sifat, apalah asal ada yang lebih kurang kita dah belajar. Apa dia? Bab zat, Allah yang memang hakiki ada, sedia ada. Aku asal tak ada. Kenal sungguh tu Allah Ta'ala. Itulah antara ciri rani dia. Dia tak hajat pada satu. Jadi dia buat kita, semua limpah kurnia dia nak buat kita. Untuk kita ada macam mana? Alhamdulillah. Tu zikir kita ke dia tu. Bila ingat dia bagi jadi aku. Alhamdulillah. Jadi kita kena faham, sedar, hadir, asyhadu, istilahnya menyaksi ni ke Allah. Bukan menyaksi ke aku. Bukan menyaksi kepada mak ayah aku lahirkan aku. Bukan menyaksi kepada makan minum yang kot lah duk faham makan minum ni lah membesarkan aku. Sebut memang kita tak sebut. Tapi makan kita bila makan makanan sihat, aku cergas, sihat dan kuat. Kita dah terfaham macam tu kan. Jadi terasa ke makanan, terasa ke oksigen. Oh tak, la ilaha illallah. Tak ada makhluk bukan. Makhluk bukan ilah. Allah je ilah. Berwujud Allah je ada. Aku ni Allah bagi ada aku. Baru nak boleh subur. Jadi nak buat apa tu? Dah faham?
ilmu yakin macam ni, nak buat macam mana? Zikir. Fikir ke dia? Zikir ni sampai matang ke dia? Sampai tak mungkin lupa ke dia? Okay. Jadi dia mulakan dengan salawat dan salam, dengan dia sebut ciri-ciri kebesaran yang ada pada Nabi SAW ni. Kalau Quran dipanggil mukjizat, dia kalamullah. Kalamur Rasul dipanggil jawami'ul kalim. Cuma kita kalau tak biasa belajar, tak biasa dengar kalimah ni. Jawami'ul kalim. Mukjizat apa kan? Quran kalamullah. Kalamullah mukjizat. Boleh kan? Kalamur Rasul, kita tak panggil kalamullah mukjizat. Tapi sebenarnya kalamur Rasul pun mukjizat juga. Kalau sudut satu bahasa lah kan. Tapi tak istilah kalamur Rasul mukjizat. Tapi disebut kalamur Rasul jawami'ul kalim. Tak, saya sebut satu lagi bandingan. Apa orang Ta'ala bagi keistimewaan pada Nabi Rasul? Mukjizat tak? Mukjizat. Kalau apa orang Ta'ala bagi pada wali, macam Ashabul Kahfi, boleh tidur 300 tahun. Mukjizat ke? Tak, kita panggil apa? Karamah aulia. Okey. Karamah. Jadi nak sebut apa? Kalau sebut tidur 300 tahun ni mukjizat ni. Tak betul bahasa. Pasal bahasa dia, pada aulia, benda yang pelik dan luar biasa. Bahkan, kalau tengok pelik dan luar biasa lebih daripada luar biasa yang ada pada Nabi dan Rasul sekalipun. Ada yang macam tu. Misal, contoh, Nabi Isa. Mak Nabi Isa. Astagfirullah. Mak Nabi Isa, Maryam kan? Nabi ke? Siapa? Wali. Ada benda pelik ada tak? Apa? Boleh melahirkan Nabi Isa. Okey. Ada tak Nabi yang melahirkan anak? Mana ada, semua Nabi lelaki lah. Maksudnya ada benda pelik luar biasa pada Nabi dan Rasul pun tak ada. Ada Nabi yang tidur 300 tahun? Tak ada. Tapi Ashabul Kahfi ada. Maksudnya, kalau pandang pada Rasul, yang tu panggil mukjizat. Tapi benda yang pelik luar biasa berlaku pada awliya, ini dipanggil karamah. Jadi kalau pada Quran, kalamullah, kalamul qadim, wahyu, mukjizat. Pada Rasulullah dipanggil jawami'ul kalim. Saja nak ambil istilah sikit. Pasal kita faham istilah, sebut jawami'ul kalim, nak faham macam ni pula. Quran dengan hadis Nabi, mana lagi tinggi nilai dia punya makna dia? Siapa? Quran. Tapi senang nak faham Quran. Siapa yang menguraikan Quran? Hadis Nabi SAW. Ada Quran dengan Quran. Tu belajar tafsir dengan tafsir Quran dengan hadis. Yang menguraikan Quran hadis. Hadis Nabi lah. Hadis Nabi senang ke nak faham? Kalau senang faham, nak sebutlah Muhammad. Faham apa? Faham kita. Allah. Tak faham kita. Kena hurai. Dah hurai pun tak faham lagi. Dan kalam Rasul ni siapa hurai? Para ulama lah. Para ulama hurai. Para ulama hurai pun tak faham lagi. Yang tu kalau kalamah ulama betul, Arab lah bahasa dia. Waktu kena terjemah. Terjemah pun hurai lagi. Boleh faham ke tak? Tu pun nak pegang kepala ke. Tak boleh faham lagi. Jadi nak sebut apa? Itulah tingginya martabat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya bukan nak kata tak boleh faham. Boleh faham. Tapi soal macam ni, mampukah kita faham? Tentu kan. Sikit soalan kita. Macam mana pintu? Macam-macam bak kan. Satu, kita nak boleh dapat macam tu macam mana? Dia mesti daripada bawah. Satu. Belajar sekolah rendah pun nak masuk universiti apa? Macam mana? Sekolah tadika dulu. Belajar ABC. Ni ABC kan? ABC. Kalau ikut apa salahnya? Apa dia? Tak payah ABC, sekolah rendah, sekolah menengah, buat habis duit. Umur 7 tahun, ajar ilmu universiti. Buat kajian, analisis. Apa dia? Kasih Nabi Muhammad SAW. Buat analisa. Umur 6 tahun. Agak-agak boleh lah dapat. Bukan kemampuan dia lagi. Satu. Mengikut kemampuan. Macam itulah. Lebih kurang. Saja nak sebut tu, nak sebutkan, nak tunjukkan satu sudut darjat dan martabat Quran dengan hadis Nabi. Nisbah apa kita duk bicara ni, yang tu syarahan, yang ni nak ambil
Faham daripada kalam Nabi, perkataan musannif ni, apa dia? Dia bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mula kitab dia. Baik. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi al-mustahtarina bila ilaha illallah khairi alin wa ashabin. Terjemah seterusnya, kata dia, dan atas segala keluarganya. Yang tu ataf daripada Nabi Muhammad. Maksudnya dia doa kan, Allah Ta'ala beri selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad ni, begitu juga ke atas dan atas, selawat dan salam juga atas segala keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu, lepas keluarga dan sahabatnya. Jadi antara dua kelompok manusia yang istimewa, dan yang ni dalam akidah kita ulama ahli sunnah wal jamaah, kita kena beri kemuliaan kepada dua-dua kumpulan ni. Siapa dia? Keluarga Nabi, dengan bahasa lain dipanggil ahli bait Nabi SAW, dan yang kedua para sahabat. Mengingkar sahabat kufur, mengingkarkan kemuliaan yang ada pada sahabat kufur, mengingkarkan kemuliaan yang ada pada ahli bait Nabi SAW kufur. Pasal sahabat dapat pangkat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ada isyarat Quran, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Saya sebut terjemah ayat Quran tu cukup kan. Nak menunjukkan ada kedudukan kepada ahlal bait, keluarga Nabi. Jadi orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dapat keistimewaan dan kemuliaan, dan ada kemuliaan pada mereka. Dan atas akidah kita juga, Imam Mahdi esok memang daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Nabi Muhammad ada ke dalam dunia ni? Kalau ada orang faham kata keturunan Nabi tak ada lah, pasal Nabi tak ada anak lelaki je. Nabi semua yang hidup anak perempuan, anak lelaki dia semua mati kecil. Nabi ni tak ada keturunan lah kata dia. Keturunan Nabi ni mengarut je. Habib kata dia ni, semua ni keturunan Nabi mengarut. Ni pahaman mengarut. Pasal Nabi tak ada keturunan. Alah, pelik tu. Ada manusia yang cakap macam tu kan. Subhanallah. Dari sebab anak lelaki memang tak ada lah. Habis tu keturunan Nabi nak kira tahu mana? Ikut daripada anak perempuan dia lah. Dan anak perempuan yang memang masyhur disebut oleh ulama sampailah ni, ahli bait Nabi SAW ni, dia istilahnya selang dengan Sayyidah Fatimah, yang ada Sayyidina Hasan Husin. Yang ni lah yang daripada dia lah nanti istilahnya bersambung semua keturunan Nabi SAW yang ada sekarang ni, yang sekarang ni. Jadi sambung kepada Sayyidina Husin, sambung dari Fatimah mak dia, sambung kepada Nabi SAW. Yang ni keturunan ahli bait yang masih ada, yang zaman lah ni masih terpelihara pun sanad mereka. Cuma kita lah kenal tak kenal, nak percaya tak percaya di ahli bait. Macam mana pun nak sebut macam ni, umum ahli bait macam mana kita kena muliakan. Nak sebut macam ni, kita orang biasa pun kita muliakan tak? Oh, tetamu datang tak kenal, halau ke macam mana? Kalau katalah ada satu orang datang rumah kita tak dikenali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ni rumah ni ke? Saya ni datang pada jauh ni, daripada mana? Saya datang daripada Penang ni. Oh, Penang. Oh. Daripada mana? Oh, daripada yayasan macam ni. Oh, tu dah apa? Saya nak jumpa encik lah. Oh, kita buat macam mana? Takkan tak sila masuk rumah kan? Contoh gitulah kan. Tetamu tak? Bagi minum air tak? Kenal tak? Tak kenal. Kau tak kenal pun bagi macam tu. Orang yang kenal sepatutnya macam mana? Dan orang yang kita kenal tu siapa? Keluarga Nabi lah, macam mana? Keluarga tok guru kita, contoh misalnya, macam mana? Tambah tok guru kita, macam mana? Pak mentua kita, macam mana? Kau tuan-tuan tak ada hati, udahlah ambil anak pak mentua tak peduli. Bahkan semua pak mentua panggil, mari buat susah je orang tua ni. Macam tu kan? Oh, bagus kau, anak dia kau ambil, pak mentuanya kau tak peduli. Memang ada manusia macam tu, tak? Bukan seorang dua. Na'udzubillah. Nak sebut apa ni? Pak mentua mungkin lah, mungkin pak mentua panggil tak senonoh. Tapi ahli baik Nabi macam mana? Tambah pula kita tengok akhlak dia sangat baik, akidah dia sangat baik. Kemuliaan yang ada pada dia, Masya Allah, macam-macam sudut.
Dari segi akhlak peribadi, ilmu, macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Pula tu memang dia ajar kita supaya kasih pada Nabi. Keluar mulut dia ni, pasal dia keturunan Nabi. Duk puji Rasulullah aja. Cerita Rasulullah macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Masya Allah. Tak ada benda yang keluar daripada mulut dia ni, melainkan sentiasa puji Nabi. Ada majlis apa pun, kasidah. Buat apa? Nak puji Nabi. Puji tok nenek moyang dia. Tok nenek moyang dia siapa? Nabi SAW. Satu orang yang ada sampai kasih, tambah yang memang ahli baik Nabi ni, dia punya kasih kat Tok Wan ni, Masya Allah. Kita, bukan Tok Wan kita pun kan, tapi memang kena ada kasih tak Rasulullah. Satu, kalau dia orang boleh banyak selawat atas Nabi, kita kena banyak selawat tak? Itu jalan untuk ada hubungan kita dengan dia. Jadi asal saya nak sebut tu, ke kumpulan kedua, yang kita dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kena ada satu akidah memuliakan sahabat dan ahli bait. Ada orang yang mempasikkan sahabat, ada yang mengkafirkan sahabat. Ini Syiah, out. Keluar Ahli Sunnah wal Jamaah. Satu lagi ahli bait, orang yang memang tak suka ahli bait Nabi ni, bahasa selalu sebut Wahabi ya. Memang dia orang ni bila sebut selawat, kedah berselawat ke apa, selawat ni tak tahu pasal apa dia orang ni benci sangat. Saya tak tahu, pelik. Muskil saya. Pasal apa pelik sangat, dia benci sangat dengan orang-orang suka selawat ni. Bahkan dikafirkan mereka, pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur pun dikafirkan. Berdoa kat kubur pun kafir, dia kata dia minta kubur, sembah kubur. Macam-macam nak sebut tu. Yang memang pergi sembah kubur, minta kat kubur, memang salah kan. Kubur siapa nak pergi minta? Bahkan kita ni minta sesama makhluk yang hidup ni pun, tawajuh jasad, kawan, mak, isteri, anak, duit, makan, minum je. Hati, macam mana pun, orang yang kita boleh minta saja boleh minta, orang yang tak boleh minta, tak boleh minta. Sahabat pun, makan, minum. Ada benda yang kita boleh makan, dia boleh makan. Boleh makan, minum. Benda tak boleh makan, minum, tak boleh makan, minum. Arak tak boleh. Buaya boleh, buaya. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Dia orang kata mazhab Maliki boleh. Kalau saya kata, semak dulu lah. Kan? Memang dia orang duk pelihara kata, Imam Malik kata boleh makan buaya. Pasal dia kata, haiwan air kata dia. Kalau gitu mungkin salah faham kot. Pasal haiwanul ma'i, buaya bukan haiwan ma'i, bukan haiwan air. Dia kalau bahasa kita dua alam lah kan. Katak boleh makan, katak boleh makan. Imam Malik kata boleh. Begitu. Betul tak betul, tu semak lah. Macam mana pun kita Nusantara je tak payah duk sibuk lah sebut makan buaya tu. Sikit lah sebut tu. Macam mana saja saya nak sebut tu, nak sebut apa? Macam mana boleh sebut situ lah.